والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير يا كريم. Amma ba'du. Pertama-tama sekali kita sama-sama kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan belas, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam pengajian kita rutin setiap minggu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita perolehi di malam ini dapat membawa bekal dalam kehidupan kita seharian dan pahala ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kita perolehi dan kita akan dapat merasai nikmat-nikmat pahala ganjaran itu tadi di alam akhirat insya-Allah. Berhubung dalam pengajian kita iaitu kisah sirah para anbiya, telah kita melalui daripada awal lagi Nabi Adam AS sampai kepada hari ini, iaitu kisah anak kepada Nabi Daud AS. Cuba kita peringat semula dalam kisah Nabi Daud dulu, iaitu apabila Nabi Daud AS telah dilantik oleh Tolut untuk mengetuai peperangan bala tentera melawan Jalut. Maka bila mana Nabi Daud AS telah melempar batu, kerana kebiasaan dia biasa kerana setiap Nabi ni dia adalah pengembala kambing. Nabi SAW sabda, setiap Nabi dan Rasul kebiasaannya mereka adalah penggembala kambing. Bila penggembala kambing, pastilah ada gulawai pada kambing, iaitu serigala, musang, rima, singa. Itu orang panggil gulawai dia. Maka bila kata gulawai, maka kenalah pelihara, sehingga kan ambil batu pegang pada serigala. Bila kata selalu ataupun acak-acak pegang serigala tu, banyak kalinya betul tu sampai kekuatan dia tu jadi melebihi. Setiap kali lepas serigala akan mati. Bila mana dah biasa lagu tu, bila Daud AS telah lempar kepada Jalut, akhirnya Jalut mati dan Tolut dan Daud telah sembelih tekak si Jalut. Maka dengan tu kerana ada perjanjian daripada Tolut, kerana siapa yang boleh berdepan dengan Jalut ni tadi, dia akan jadi menantu dan dia akan turunkan tahta dia kepada orang yang boleh kalahkan Jalut. Bila kata gitu, maka Daud telah menang dan Daud telah dijanjikan, maka Daudlah jadi raja. Yang Abu nak peringatkan semulanya, iaitu Daud ni tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, iaitu dia boleh melembekkan, mencairkan iaitu besi, sehingga kan dia nak buat baju besi. Kerana dia walaupun dia raja, tapi dia mencari nafkah dia dengan buat baju besi. Duit kerajaan dia tak makan. Maka bila dia buat baju besi, dengan kelebihan mujizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia, dia boleh melembekkan besi, buat baju besi, jual. Dia makan hak tu. Tetapi bila mana kita hubung dengan kisah sini, iaitu kisah anak dia, iaitu Sulaiman, maka apabila dia telah menguasai, Daud ni telah menguasai kerajaan dan orang-orang semua kena taat dengan dia sebab dia raja. Lepas tu dia mudah untuk mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan dia situ. Apabila dia dapat anak Sulaiman, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, Allah Taala ya walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma.
wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan demi sesungguhnya kami atau Allah Ta'ala telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengenai kebaikan hamba-hambanya yang beriman. Kita kena ingat semula dalam pengajian yang dulu-dulu, iaitu kita tengok kisah yang berlaku kepada keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia hikmah. Setiap nabi ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka. Kalau sini kita tengok Nabi Sulaiman dan Daud ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu. Kenapa? Kita tengok sejarah menunjukkan kata ambil daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Allah Ta'ala bagi hikmah, cara dia mengatur, bagaimana dia mentadbir negara, bagaimana dia berurusan dengan adik-beradik dia yang telah buat khianat pada dia tu, bagaimana lembut dia dengan Zulaikha, bagaimana lembut dia dengan Aziz, cara dia tarbiyah mereka-mereka itu sampai akhir sekali mereka-mereka tu setengahnya dapat beriman dengan Allah, dan orang rakyat dia banyak beriman dengan Allah Ta'ala di zaman Nabi Yusuf. Lepas tu kalau kita tengok sebelah pada sini pula, iaitu kita tengok kepada Yahuza. Yahuza lahir pada situ, kita tengok sampai kepada Daud. Maka Daud di sini Allah SWT bagi ilmu. Sebab apa? Sebab apa kita tengok sini? Kalau daripada Yusuf ni tadi, dia terhenti sampai kepada Yusuf sahaja. Tapi bila mana masuk kepada Yahuza, kita faham keturunan siapa? Iaitu keturunan Israel, orang Israel. Yusuf Israel juga, Bunyamin Israel juga, tapi Allah Ta'ala hadiahkan dia dengan lemah lembut, halim, dan juga hikmah yang mereka dapat. Ilmu turun pada sini, iaitu Nabi Daud. Sebab itu orang panggil lah ni, ketika tengok keturunan sebelah sini, nampak kata mereka ni orang cerdik-cerdik. Sebab itu orang Yahudi ni orang cerdik. Baka dia tu hadiah kepada mereka, iaitu ilmu pengetahuan, yang mana dari segi tadbir, dari segi pertanian, dari segi gapo-gapo sekalipun, mereka diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok sini, Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata segala puji tertentu bagi Allah dengan limpah kurnia memberi kami kelebihan kebaikan mengetahui hamba-hambanya yang beriman. Tengok, jadi walaupun dia kelebihan Allah Ta'ala beri pada mereka, tetapi Daud dan Sulaiman ni dia sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa warisa Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhal nasu ulimna mantiqal tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan kita tahu bahawa kata setiap nabi dia ada mukjizat. Nabi-nabi yang terlepas-lepas, yang lepas-lepas kita tengok sampai batu boleh tubik anak unta, lepas tu tubik pada unta tu beranak pula. Tengok nabi apa situ, ingat tak? Nabi-nabi yang lepas kena ingatlah semula tu, jangan tak ingat. Sebab kita ni orang panggil inginkan pertolongan, syafaat. Jadi bila kata gitu, Sulaiman ni tadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat pada Nabi Sulaiman berbeza dengan nabi-nabi lain. Kerana nabi-nabi lain Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kekayaan yang serupa dengan Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman ni tadi dia di antara orang yang boleh memerintah dunia. Sute dunia ni dia memerintah. Yang keduanya iaitu Zulkarnain. Zulkarnain nanti kita belakang akan kita cerita. Jadi dua orang ni orang Islam, beragama Islam, bertuhankan Allah Ta'ala, tapi dia boleh menguasai dunia sebutin ni. Macam kita kata Lexia ni, ada ke tak? Ada ke tak ketandaannya? Ada tak? Kalau kita selidik, mendalami, ada.
Lalu kita kata belah Malaysia, di Indonesia ada tak? Setengah riwayat kata dalam cerita Nabi Sulaiman ni, belakang ni kita akan ceritalah, iaitu tapi Abu tak seminggu ni, Abu nak minggu depan, iaitu Balqis, Raja Balqis, Raja Sabak. Jadi Sabak ni tadi setengah riwayat kata iaitu dia di Yaman sana, bumi Yaman di Sabak sana. Tapi ada riwayat-riwayat yang mencari, menselidiki bahawa kata ada ketandaan yang boleh diterima akal, iaitu di Barabudur. Mana tu? Indonesia. Orang kata Barabudur kuil dia tu. Kuil hak kata banyak dia punya kubah-kubah tu tadi. Maka di situ ketandaan kata sini apa. Iaitu Puteri Balqis ni tadi mari situ. Ada setengah riwayat daripada pekaji sejarah ni nampak lagi tu. Jadi bila kata tengok lagi mana-mana rata dunia ni ada ketandaan Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain, dia sebagai pemerintah seluruh dunia. Itu orang Islam. Ada dua lagi, iaitu pemerintah bangsa kepada kafir, bukan bertuhankan Allah SWT. Yang pertamanya Namrud, yang keduanya Bahtul Nasar, iaitu orang kafir juga. Dia boleh menguasai seluruh dunia ni tadi, sebutir dunia ni tadi. Maka bila Sulaiman telah dapat ilmu daripada Allah SWT, sehingga kan dia ni diberi oleh Allah SWT mukjizat, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Wayak dah dulu, iaitu kerana Nabi Daud dia raja, lepas tu Nabi lagi, Rasul lagi, maka dia dapat orang panggil mewariskan dua perkara ni. Kerajaan pun boleh, lepas tu kenabian pun boleh. Dia dapat jadi Nabi dengan sebab waris doa daripada Nabi Daud AS. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian rakyat, kami telah diajar mengerti bahasa petuturan burung-burung, dan kami telah diberikan serba sedikit daripada setiap suatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, jelas kenyataan nyata. Jadi Nabi Sulaiman ni Allah SWT bagi mukjizat, dia boleh reti sekalian benda-benda yang hidup ni tadi, dia boleh bertutur dengan mereka dan faham perkataan mereka. Bukan saja orang panggil kaedahnya, kalau kata kaedah fiqh, dia royak burung saja sini, bermakna kata benda yang hidup. Bila kata benda yang hidup, semut hidup, burung hidup, apa saja binatang hidup, maka dia boleh tahu. Dan dia dapat menguasai pula, bukan saja binatang-binatang, bahkan dia boleh menguasai sampai kepada jin. Jin pula dia ada 2-3 jenis jin. Satunya jin yang menguasai permukaan bumi ni. Nabi Sulaiman menguasai jin yang boleh duduk atas bumi ni tadi, sehingga kan dia suruh dia memerintah sekalian jin cari permata-permata, batu-batu dan segalian benda-benda yang berharga, bawa mari ke dia, iaitu di Palestin tu. Di Palestin tu untuk apa? Untuk membina istana dia. Kemudiannya iaitu satu jin lagi, iaitu jin yang bangsa boleh menyelam dalam laut tu. Dalam sungai, dalam lopak, dalam perigi, asal boleh menyelam dalam air ni untuk cari apa? Permata-permata dan benda-benda berharga, bawa tubik pergi sampai kepada Palestin, serah pada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman suruh buat bangunan-bangunan. Bukan saja istana dia yang Nabi Sulaiman perintah untuk buat, bahkan Baitul Muqaddis ni adalah salah satu daripada pembinaan Nabi Sulaiman asalnya. Kita kena ingat, iaitu Masjidul Haram, Baitullah telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kena ingat tu. Jangan tak ingat. Masjid Haram iaitu Baitullah tu tadi, iaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau kita tengok situ saja, Nabi Ibrahim dan Ismail tu dia tak ada alat. Lepas tu kalau orang kaji semula dari segi masalah batu ni tadi, tidak ada batu.
batu yang lebih keras daripada batu di Makkah. Batu sebab itu sampai sekarang ni di Mesir sana, orang panggil piramid tu tadi, tempat piramid kata kebanggaan Firaun tu tadi. Batu dalai-dalai dia tu tadi, batu-batu berhala yang dia buat tu daripada batu stoko tu tadi, dia tarah-tarah tu. Orang kata tidak ada batu yang lebih keras daripada tanah ni, tanah Mesir, tanah Makkah ni tadi. Batu tarah dengan gapo. Zaman dulu dia tak ada gorek gapo semua, tak ada, kena guna orang. Lepas tu licin dia tu licin sungguh. Tak ada mutu. Kalau kita pergi tu laut dengan tangan tu tadi tak ada rasa mutu, licin sungguh. Lepas baru ni temu pula kepala Namrud. Kepala Namrud terlai dalam tanah. Dia tubuh setengah, kepala dia pecah. Putus kepala. Lepas tu tengok dia punya orang panggil dari segi pembinaan dia tu tadi, rupa patung tu tadi licin. Orang panggil situ. Pas Nabi Ibrahim ketika tu tak ada lagi alat. Nabi Ismail tak ada alat, tapi bagaimana susahnya. Pak kalau orang pergi Mekah dah, besar Kaabah tu besar. 4 segi tu tadi. Panjang dia tu tadi, tinggi tu lagi. Nak susun batu, payah. Tapi buat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, buat. Lepas tu laung suara, panggil manusia. Buat. Usaha. Lepas tu panggil manusia, serah Tuhan. Siapa yang boleh dengar suara tu di alam arwah, maka boleh gilah kepada Makkah. Kita ni dengar tak? Di antara kita ni ada lagi hak tak gi? Pergi belakang dah. Tak apalah. Lepas tu, masjid mana lagi? Masjid Nabi, iaitu Masjid Masjid Nabi Madinah. Siapa yang buat? Nabi SAW buat. Letak batu, tanah tu sendiri, tanah anak yatim. Nabi beli, 2 orang anak yatim, Nabi beli. Lepas tu Nabi suruh sahabat-sahabat dengan Nabi asal letak batu mula-mula buat Masjid Nabawi. Lepas tu Baitul Muqaddis ni, ni Nabi Sulaiman mula-mulanya dia buat. Lepas tu dia memerintahlah sekalian jin dan sebagainya. Kemudiannya apabila kekuasaan yang ada pada Nabi Sulaiman ni tadi, sehingga kan Nabi Sulaiman boleh mendengar sekalian bicara ataupun kecek daripada makhluk-makhluk semut dan burung dan sekaliannya sehingga kan bangsa kepada dekat dan jauh tu Nabi Sulaiman dapat lagi. Kalau kita tengok dalam ayat pula, ayat yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam dia telah melalui satu kawasan wadi. Satu kawasan wadi iaitu didiami oleh semut-semut. Didiami oleh semut-semut, maka tentera yang dia bawa tu tadi, dia duduk atas permaidani. Riwayat kata permaidani Nabi Sulaiman ni tadi dia begitu besar. Sehingga kan segala tentera-tentera dia, jin, manusia sendiri, binatang-binatang dia buat saf-saf duduk atas dia punya permaidani tu tadi. Lepas tu permaidani ni pula ditiup oleh angin. Sebelum daripada tu kisahnya cerita, dia nak lalu ni nak cerita tentang wadi tu, dia temu dengan semut tu. Jadi sebelum daripada Nabi Sulaiman boleh naik atas kapet, lepas tu kapet tu ditiup oleh angin. Kalau kita bahasa kita duduk atas kapet, angin mari tu tadi sampai dia tak kocak, duduk tenang je, lepas tu dia boleh terbang. Katung ke apa ni, mukjizat. Kita tak percaya benda ni, kufur. Jadi kafir dah lah. Sebab ni ada cerita dalam Al-Quran, cerita dalam tafsir. Maka mana kata kapet dia besar, tentera-tentera dia duduk bersaf-saf. Nabi Sulaiman duduk depan kali. Jin, manusia, burung-burung, gajah ke apa, semua benda-benda yang jadi tentera-tentera dia tu tadi, dia bawa sekali pergi. Sebelum daripada dia boleh terbang dengan angin ni, Nabi Sulaiman iaitu dia suka perang. Sebab apa? Sebab dia nak jadi raja. Dia jadi raja, dia minta Tuhan supaya tidak adalah kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan aku sekarang dan juga akan datang. Sampai sekarang ni orang nak lawan Nabi Sulaiman tak ada dah. Dia minta dengan Allah Ta'ala makbul. Lepas tu bila mana kata dia ni suka menjajah, tak nak kata menjajah tak boleh lah. Nabi ni orang panggil nampak kasar sikit. Tapi bila mana orang lain nak lawan dia, nak melawan dia, maka dia serang. Bila dia serang, pastilah dia ada kuda, ada unta, ada keledai. Untuk apa? Tentera-tentera dia bawa.
Dan Nabi Sulaiman sendiri dia suka dengan kuda-kuda. Beribu-ribu jenis kuda ni tadi ada bersama dengan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman satu ketika lepas asar, dia duduk dengan kuda dia, duduk main kuda. Tengok kuda boleh sampai riwayat dalam tafsir, iaitu kuda dia boleh diri satu kaki, kuda diri dua kaki belandang. Kuda boleh diri satu kaki, dia jijing satu kaki. Lepas tu yang ada bulu panjang, ada yang kaki besar, kaki bulu dan sebagainya, galik tengok sampai dia melupa mengingati Allah Ta'ala. Riwayat kata semaya, riwayat kata berzikir sampai nak dekat maghrib. Lepas pada tu dengan ribu daripada kuda-kuda dia tadi tu, maka dia telah sedar bahawa kata dia terlupa dengan Tuhan. Maka dia panggil lah segala tentera dia, ambil semelih lalu dah. Nabi Sulaiman dia khabar. Sebab itu Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman, dia tak lalai mengingati Allah Ta'ala, tak lalai dengan kasih kepada Allah Ta'ala. Lalai sikit lalu dah semelih. Riwayat kata potong kaki, potong tekak, dua tu. Lepas tu daging-daging kuda-kuda dia tadi dia beri kepada fakir miskin. Selepas daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi Sulaiman. Daripada situlah Nabi Sulaiman dihadiahkan, iaitu dengan angin. Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi Sulaiman dengan angin. Wali Sulaiman riha aduwaha ashru wa rawahuha ashru wa asalna lahu ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanan. Sepagi perjalanan dia adalah seumpama dengan orang yang naik kuda sebulan perjalanan. Sebulan jalan kuda derah kuda sampai sebulan tara mana? Tara tu angin dia boleh buat pergi sepagi sampai situ. Kalau sepetang pula betul juga. Sebulan perjalanan kenderaan ketika tu, iaitu kuda boleh jalan sebulan perjalanan sampai tara tu. Dia boleh pergi sampai tara tu. Lepas tu dia beradu. Tu dia pergi pula, boleh pergi pula, dia beradu. Kalau kita cerita tentang Nabi SAW, iaitu naik Sirat Mi'raj, burak dia dah. Burak dia selangkah burak sekelip mata perjalanan. Sekelip mata dia punya lakah dia tu sampai tak nampak dah. Kita punya pandangan mata tak nampak dah, jauh selakah ya. Lepas tu kena burak ni tadi dengan angin hadiah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, lebih burak lagi lah. Nabi Sulaiman hebat dah, tapi Allah Ta'ala pastilah dia beri kelebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia boleh arahkan kepada mata air dan jin semua, dia boleh perintah untuk arahan daripada Nabi Sulaiman. Kemudian lepas pada tu Allah Ta'ala bagi kepada kebolehan dia dengan angin tadi tu, boleh buat perjalanan dia. Maka dia mulalah berjalan situlah sampai mula dia kelik. Tu yang beragainya, iaitu hudhud, burung hudhud. Tapi nak ceritanya, waktu dia tak boleh terbang dengan angin lagi tu, iaitu dia dengan bala tentera dia berjalan. Bila dia berjalan, maka ketika tu ada wadi, tempat sumut. Sumut ni dia satu tempat. Kalau dia duduk satu tempat, dia ada tempat makanan, tempat dia kehidupan dia dalam tanah tu lah. Tanah umpamanya semut tanah. Kalau tempat kita ni semut tanah ni tak ada bisa mana. Tapi kalau pergi kepada Afrika, kepada kalau gajah lalu situ, dia akan terselai. Pasal dia buat habis dah, buat supaya rumah dia tu boleh tembus sana, tembus sini, tembus sana, tembus sini. Mana kata banyak lubang, kalau binatang kasar-kasar lalu atas tu selai. Bila selai padan dengan tu ya, maka boleh buat upai. Dia memakai dengan tu ya. Mana kata makanan mereka, iaitu dengan apa yang jatuh, lepas tu mereka cari. Lepas tu semut ni tadi telah istihar. Riwayat kata semut betina. Udkhulu masakinakum. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, dia duduk atas daun, naik atas daun, royak kepada semut-semut lain, masuklah lubang
Kerana Sulaiman dan tentera-tentera dia nak lalu, mereka takkan nampak kamu, takut kamu akan binasa, masuk. Maka Sulaiman ni tadi dengar dengan perkataan daripada sumuk ni tadi, maka Sulaiman telah suka. Fatabassama dhahikan min qauliha. Maka Sulaiman bila dengar perkataan semut tu, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut tu. Dan lepas tu nampak kata dia boleh dengar dengan kuda ni tadi berjalan deh. Kuda dia berjalan atas tanah, musik geduk-geduk deh. Lepas tu tentera-tentera dia banyak mana dah. Lepas tu musik tentera lagi, dia lagi. Baju kocok lagi, angin lagi, tapi dia boleh dengar. Itu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, sehingga kan bila dia dapat dengar perkataan daripada semut tadi, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Nabi Daud ni, tu orang panggil anak, jangan lupa mak bapak. Setiap kali semaya kita Rabbana fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jangan kita terlupa berdoa selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa dulu, lepas tu barulah amin. Sebab itu untuk imam dia kena reti, makmum pun kena reti. Bila waladdallin, jangan gaduh belakang amin. Dia di situ disunatkan kita berdoa. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Doa situ barulah tu imam barulah makmum kata amin deh. Itu satu. Lepas tu kita berdoa dalam lepas pada semayang tu kita berdoa pula untuk mak bapak kita. Itu doa tu lebih baik. Adapun riwayat kata, ulama kata sebenarnya anak yang soleh ni dia tak berdoa pada mak bapak pun tak apa dah. Apa yang dia buat kembali pahala tu kepada mak bapak dia. Tapi tengok sini, riwayat cerita tentang Nabi Sulaiman. Kita tengok cerita sini. Nabi siapa Nabi Yusuf dulu tengok dia doa pada Allah Subhanahu taala untuk apa? Tetapkan dia dalam iman. Begitu juga sini Nabi Sulaiman, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redha, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ni orang yang kedua. Orang pertama iaitu minta dia mati berhimpunkan bersama dengan orang soleh, iaitu Nabi Yusuf. Ketika dia ayah dia, mak tiri dia, lepas tu sebelah adik-beradik dia sujud pada dia tu, dia ngaku kata, ya ayah, ni lah sebenarnya bukti ataupun apa yang aku mimpi dulu, ni lah yang Allah Ta'ala zahirkan. Lepas tu dia doa pada Allah Ta'ala penutup bagi kisah Nabi Yusuf dulu. Tengok bila Nabi Sulaiman dapat nikmat ni, dengar sumut kecek tu pun dia doa dengan Allah Ta'ala, sehingga kan minta dalam kumpulan hamba-hamba yang soleh, Allah Ta'ala himpunkan dia. Kemudian katanya terlalu panjanglah kisah Nabi Sulaiman ni. Nanti Abu cerita tentang masalahnya. Di antaranya ni tentang semut. Semut ni tadi sikit dah, iaitu banyak cerita tentang semut. Sebab itu ada surah Namlu, surah semut. Allah Ta'ala masukkan surah semut dalam Quran. Semut ni tadi di antara satu semut yang akan bertukar, dia akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang dan akan masuk syurga. Dia ada 6 ataupun 7. Di antaranya salah satu Ashabul Kahfi. Iaitu anjing duduk depan gua. Ashabul Kahfi yang duduk dalam tidur tu tadi, anjing tu duduk dia. Duduk tunggu dengan muka yang kasar, orang lalu nampak murih. Orang tak mari dekat. Anjing tu duduk situ. Lama masuk. Berapa tahun? 309 tahun. Anjing tak mati? Tak mati. Riwayat maka duduk situ. Anjing tu salah satunya, dia akan Allah Ta'ala ubah jadi manusia dan dia akan dapat masuk syurga. Ada anjing masuk syurga? Ada. Neko demo anjing Ashabul Kahfi. Jadi bila mana kata sumut ni tadi, ada riwayat banyak cerita tentang Sulaiman. Di antaranya Nabi Sulaiman bila tengok kerajaan dia yang hebat tu tadi, dia pergi ke sungai. Bila lalu di sungai,
maka dia telah tengok sumut. Halus lah. Tapi dia nampak dan dengar. Maka sumut tu mari tepi sungai. Tepi sungai tu tadi ada katak. Katak dengan mulut dah. Lepas tu dia tengok perhati di sumut tu ada bawa apa? Riwayat kata bawa daun, riwayat kata bawa gandum. Maka sumut tu tadi masuk dalam perut, dalam mulut katak tu tadi. Katak pun paling belakang, masuklah sungai. Boom. Masuklah sungai, beberapa lama maka katak tu tubik. Tubik daripada air, duduk di tebing sungai. Maka mengangau mulut, sumut mari tubik mula. Sumut lagi lah. Nabi Sulaiman mari dekat dia tanya. Tanya, wahai semut, mu mari mana? Sumut pun bagi tahu, kecek dengan Nabi Sulaiman. Kalau kita boleh kecek dengan binatang dah. Masya-Allah. Jadi semut kata, wahai Sulaiman, Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan satu makhluk nu dalam sungai nu, dalam batu. Dia ni siapa? Ulat. Orang panggil ulat. Bila ulat ni buta. Dalam Quran mana tulis? Ulat ni buta. Dia tak nampak. Lepas tu dia tak boleh nak cari rezeki. Duduk dalam batu. Kalau tubik, maka kena air. Takut mati pula. Makan dia ikan dan sebagainya. Maka dia duduk dalam tu. Dia tak boleh nak cari rezeki. Maka Allah Ta'ala telah ilhamkan pada aku, supaya akulah yang bagi rezeki pada dia. Maka tiap-tiap hari ambil daun ataupun riwayat kata gandum, pergi kepada mulut katak. Katak ni lah wasilah bawa dia selai masuk dalam sungai tadi. Sampai pada sungai, kalau kita perhati tengok, bila buka mulut sumut ni tadi, sebab itu kalau kita ambil sumut, kita masukkan dalam air, ada angin yang keliling pada tubuh sumut tadi. Sumut boleh nyawa lagi. Kalau kita bilik air dah, kita masuk bilik air, kita mandi ke apa, sumut dah ada. Sumut boleh hidup lagi. Pasal di tubuh dia tu, dia ada apa? Di liang-liang tubuh ni, kalau ngaji bitiasat lah. Di liang-liang ni, nyawa dia duduk sini. Bukan nyawa dia duduk hidung dia. Dia tak di hidung pada binatang sumut ni, iaitu di tubuh badan dia. Maka tubikkan angin, maka boleh lindung tubuh dia. Maka dia lalu masuk dalam lubang bersama dengan ulat tadi, dan dia beri makan pada ulat tadi. Ulat sudah dah klik. Tu Nabi Sulaiman syukur lagi. Dan di antaranya kisah satu ketika apabila Nabi Sulaiman di zaman dia tu ada kemarau. Bila kemarau tidak ada lah air, maka Nabi Sulaiman arahkan segala rakyat dia dan bala tentera dia, mari kita pergi pada tempat yang mana kita semayang istisqa, iaitu semayang minta hujan. Bila kata semayang minta hujan, semua tu baik. Tapi Nabi Sulaiman, mata dia, telinga dia dengar ada sumut akik kaki. Akik kaki paling di atas langit lalu dah. Sekumpulan sumut akik kaki paling di atas. Maka Nabi Sulaiman tengok dan dengar baca daripada sumut-sumut ni, berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kata, kita klik terpadai dengan sumut ni. Tak lagi Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Lepas pada tu turun hujan. Sumut berdoa pada Allah Ta'ala minta hujan. Sulaiman dengar. Itu di antaranya. Lepas tu ada cerita tentang Hud-Hud. Ni cerita tentang Balqis. Bagaimana siapakah Balqis? Riwayat kata Balqis ni, dia punya mek. Mek dia, setengah riwayat kata ayah dia jin. Panjang. Tu yang ceritanya sampai dia nak masuk dalam istana, dia akhir kain dia. Sulaiman dia pandang, nanti cerita panjang lah. Dia sampai akhir kain dia. Kata riwayat kata, Balqis ni betih dia bulu banyak. Sulaiman kata nak tahu baik no. Pas riwayat kata dia ni bakal jin, kahwin dengan jin mak bapak dia ni. Salah seorang daripada mak bapak ni jin. Maka kahwin tumik dia baik lain. Kaki dia berbulu, tubuh jangok, tapi ada tanda jin juga. Lepas tu sebab itu kalau kita bertemu dengan orang yang berkawan dengan jin, berkahwin dengan jin, ada tak orang kahwin dengan jin? Ada. Kita tengok orang ni dia piara ular. Macam kita di rumah lain tu ada orang Tina dia piara ular sawo, tidur dengan ular sawo. Mak bapak dia nak kosek tak boleh, nak ganggu dia tak boleh, nak ambak dia tak boleh, sebab palang kuasa ataupun kehebatan jin tu tadi menyebabkan ahli keluarga dia jadi terpaku dia. Lepas tu dia tidur sekali dengan ular tu, bukan ular, tapi ular tu bertukar jadi jin, yang mana perempuan tu nampak. Itu tak apalah ular. Tapi bila mana kata orang masuk dalam alam tu,
Nah, maka dia akan jumpa dengan jin. Bila kata jumpa jin, kadang-kadang jin ni, orang panggil dia boleh bertukar rupa kepada manusia. Tapi bertukar rupa pada manusia pun Allah Ta'ala buat kepada mereka supaya kita kenal ada sisa ataupun satu juzuk daripada anggota dia tak berubah. Kadang biasanya kalau dia bertukar jadi orang, tumit kaki dia serupa dengan kuda. Serupa dengan gajah. Ada nampak di tumit sana. Di tubuh lain tak apa. Situ boleh cek lah situ. Kalau kita malam-malam nak tengok orang lalu, nampak tumit pelik. Jangan lah. Itu dari segi Puteri Balqis. Nanti kita akan hubung lek belakang insya-Allah minggu depan. Hud bagaimana dimurid oleh Nabi Sulaiman nak sampai bunuh tu tadi. Maka kita akan hubung minggu depan lah insya-Allah.